إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الحمد لله syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan inayah daripadanya yang dapat mempertemukan kita pada malam ini dan insya-Allah pada kali ini kita pakai kitab barulah dalam pengajian kuliah maghrib dan hari ini ganti untuk hari Ahad dan sepatutnya insya-Allah bulan 12 dan bulan 1 dan seterusnya kita macam biasa Ahad pertama. Sepatutnya malam ni baca Yasin. Tapi tuan-tuan kita belajar kitab Syekh Muhammad Naim Yasin. Yasin juga. Dia belajar kitab Syekh Muhammad Naim Yasin. Kitab ni tajuknya Al-Iman. Al-Iman. Jadi saya memandangkan kitab tu dah ada alhamdulillah lah. Boleh sama-sama kita membaca daripada muka surat 4 dulu, kita baca dia punya muqaddimah kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dia tak payah kita ulang oleh sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima wa sallama taslima. Baik, amma ba'du. Sesungguhnya punca kebinasaan itu adalah kerana menyalahi kebenaran ataupun menyalahi hak dan menyimpang daripadanya. Dan kebaikan segala urusan itu adalah bergantung kepada mematuhi hak, iaitu kebenaran dan beriltizam dengannya. Jadi kita lihat hari ini banyak rosak dari sudut akidah. Akidah asas, dari sudut cabang itu amalan syariat, kemudian daripada sudut akhlak, moral, disebabkan kerana tidak bertepatan dengan kebenaran yang dibawa oleh Islam dalam segi i'tiqad lah, segi i'tiqad, segi kepercayaan. Bila tak ikut Islam yang sebenarnya, maka akhirnya sesat. Macam mana kita lihat setengah-setengah orang dia beriktikad Islam ni tak sesuai dilaksanakan dalam abad yang ke-21, zaman moden. Orang sudah hidup dalam keadaan serba canggih dengan teknologi, bangsa yang berbagai, agama berbagai, etnik berbagai, masyarakat majmuk ni semua i'tiqad yang salah. Seolah-olah Islam ni sesuai zaman Rasulullah dengan sahabat semata-mata, maka ni yang rosak i'tiqad. Segi amalan pula kalau menyimpang daripada kebenaran, samalah. Yang orang beramal ikut Islam, dia tak beramal ikut cara Islam. Ketika merayakan sesuatu perayaan, bila orang kafir merayakan perayaan dia ikut jadi kafir macam orang tu juga. Orang suruh rasmikan rumah berhala, dia pun pergi rasmi kemudian ikut pula upacara
Resmi saja boleh tahan lagi lah, saya tak kata kufur. Tapi bila dah ikut adat istiadat agama, adat istiadat agama, 3 kali ulang. Ni salah faham. Budaya tak ada masalah. Ini adat istiadat agama. Kalau orang tu langkah tangga, dia boleh ikut sekali. Itu dah menyimpang lah tu. Itu segi amalan menyimpang, segi akidah dah menyimpang. Dia kata, saya ustaz buat tapi saya tetap Islam ustaz, saya tetap percaya Allah sebagai Tuhan. Perbuatan kamu bertentangan. Nampak? Ataupun hukum Islam itu kita tidak melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Kita kata ni hukum Allah tapi tak ikut hukum Allah pun. Orang minum arak kita sebat 6 sebatan, mana boleh. Islam ajar 40 sebatan. Itu segi amalan. Itu yang kita nak buat tu, 40 kali sebatan. Itu pun ada yang menentang tak? Pelik betul. Tengok. Ni belajar kitab ni lah. Ni penting belajar kitab ni. Jangan kita haram kitab ni pula. Kalau kita haram kitab ni, kita pula haram jadah. Ya? Akhlak sama juga. Kenapa moral hari ni orang tak ada akhlak, makan rasuah, ya? Atau menipu? Sebab kerana menyimpang daripada kebenaran. Jadi maknanya bila tidak ikut kebenaran, tak beriltizam dengan kebenaran, ini punca hari ini berlaku berbagai kerosakan. Jadi akidah ni diajar kita jangan rosak. Tu maksud dia. Daripada pelbagai sudut, baik daripada sudut akidah, sudut amalan, sudut akhlak. Hak atau kebenaran adalah satu dasar yang tetap. Dia tak akan berubah. Dia bukan ada sifat murunah, tak ada. Dia ni tidak kita kata fleksibel, tak. Dia sifat dia statik, akidah statik. Contoh paling mudahlah kita belajar. Allah tetap satu sejak daripada dulu sampai sekarang. Hari akhirat tetap berlaku. Alam barzah tetap wujud. Tetap adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dia tak berubah. Tak adalah situ ada khilaf ulama tak ada. Yang khilaf kita je, pandai-pandai. Tak ada berakidah, tak ada. Satu jalan je, tetap dasar. Dengan hak atau kebenaran, iaitu Allah menciptakan segala makhluk. Itu berkehendak supaya segala makhluk tetap di atas dasar ini. Makhluk ni semua sekali lah, dia ada jalan dia. Maka jalan ni dia kena ikut. Apa jalan dia? Hak dan kebenaran yang tetap. Dia tidak boleh menyimpang. Satu kalau kita ambil perumpamaan lah. Kalau Allah jadikan siang dan malam. Trek siang, trek malam di malam. Macam juga trek perjalanan matahari dengan bulan, dia khas. Tak ada yang boleh tumpang-tumpang, tak ada. Matahari tumpang laluan bulan, bulan pula tumpang laluan matahari, tak boleh. Dia ikut trek dia sendiri. Macam itulah kita sebagai manusia. Jalan yang Allah beri kita satu je, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Satu jalan yang lurus, jangan jalan-jalan lain. Maka akhirnya kita akan porak-poranda. Maka sebab itu jalan yang Allah beri pada kita Islam, satu jalan. Tak ada nama-nama lain dah. Kau ikut apa? Islam liberal. Kau pula Islam Melayu. Kau Islam Cina. Sudah. Kan? Mu Islam Pakistan. Mu Islam Arab Saudi. Lain pula dengan Arab Mesir. Ni nampak? Bukan gitu sebenarnya. Ni jadi kucak-kacir. Yang jadi kucak-kacir dia tak ikut satu jalan yang katakan Islam yang sebenarnya. Segala makhluk yang berada dalam dunia ini Allah lah yang menciptakannya tanpa disekutui oleh makhluk yang lain. Dalam segi i'tiqad wajib kita percaya alam ni semua sekali lah makhluk ni ciptaannya oleh satu Tuhan sahaja, Allah. Agama lain-lain, agama lain memang ciptanya Allah tapi penyembahan lain daripada Allah. Dan dia beriktikad ada siang Tuhan lain, malam Tuhan. Dia macam Tuhan tu ada shift lah. Macam orang Majusi. Majusi dianggap yang gelap tu Tuhan jahat. Kalau datang kegelapan Tuhan jahat. Bila terang dia Tuhan baik sebab cahaya. Sedangkan kita tak nafikan kan, daripada waktu malam berlaku kejahatan, tapi tak boleh beriktikad malam ni jahat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah yang Tuhan yang sama cipta malam, Allah yang sama Tuhan yang cipta siang. Kan? Ada pula rotation dia tu. Itu tugas yang satu. Tapi pentadbiran alam pada lain agama Islam ni dia kata ada lagi Tuhan yang bersekutu. Maka sebab itu i'tiqad kita tak boleh kata ada benda yang bersekutu dengan
Kudrat Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Ni dia. Soal qada dan qadar tak boleh tentukan dengan langkah kanan langkah kiri. Kalau kau keluar rumah langkah kaki kanan, ada rezeki lah kau. Kau keluar kaki kiri, tak ada rezeki lah kau. Tak boleh. Soal kanan kiri ni bukan soal rezeki tak rezeki, dia sunnah je. Kan, mula kanan tu sunnah tu saja. Dia tak ada kena-mena siapa keluar rumah kaki kanan, langkah kaki kanan tu menyebabkan rezekinya murah. Kan tak. Rezeki ni tugas Allah Taala beri, qada qadar dia. Tak ada kena-mena dengan perbuatan makhluk. Kita kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Kita sangka tu pada makhluk tu ada power yang bersekutu dengan Tuhan. Tapi kau tanya, saya taklah beriktikad macam tu Ustaz. Memang tak beriktikad. Sebab tu dalam ilmu tauhid dia ajar 3 benda yang boleh rosak kita punya akidah. Kepercayaan, 1. Perkataan, walaupun tak beriktikad, cakap tak boleh. Kalau tak beriktikad cakap, perbuatan tak boleh juga. Ada 3 salah satu dari yang 3. Tidak ada satu makhluk di dunia ini melainkan Allah yang menciptakannya dengan bentuk dan rupa yang tertentu. Ini bentuk, rupa, tugas Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Nampak? Dia yang bentuk rupa kamu sejak daripada alam rahim. Tak boleh kita nak kata, kenapa muka kau Melayu? Mak bapak kau Cina? Tak boleh. Allah bentuk je nak buat macam mana? Kenapa muka kau Melayu? Kan? Bapak kau India. Macam mana? Kan? Kenapa muka kau macam Arab? Bapak kau jelas Jawa contohlah kan. Jawa ni jauh lari pada Arab. Tak boleh nak macam mana? Kan? Kita buatlah kajian hebat macam sekalipun, dah Allah Ta'ala telah tentukan kan ketentuannya, maka yang menciptanya Tuhan yang satu. Mereka bentuk manusia ni. Macam kat haiwan dengan manusia berbeza, dan semua makhluk-makhluk yang lain. Dan mengatur urusan dengan cara pengaturan tertentu. Apa yang ada pada manusia, makhluk manusia dengan makhluk haiwan, dengan makhluk bintang, makhluk planet berbeza dengan dia punya peraturan dia. Sebab tu tak boleh kita nak jadikan diri kita macam makhluk lain. Tak boleh. Apa maksud dia? Fitrah kita ni makan macam mana manusia lain makan. Cuba kita makan apa yang binatang makan. Sebab harga barang naik, jimatlah. Ambil rumput tu elok buat ulam. Pada kita rumput tu kau kunyah macam mana pun takkan boleh hazam. Kambing selamba je. Sebab tengok bilangan gigi kambing berapa. Satu gigi dia berapa punya kekuatan gigi kita dia tu. Kan? Ini mungkin Allah tak jadikan hikmah pada gigi sang kambing dengan gigi sang manusia tak sama. Tajam-tajam gigi dia. Bayangkan. Kalau orang biasa proses kepala kambing tu tengok macam mana. Kan? Kita jangan makan kepala, tengok gigi sekali. Tapi jangan makan gigi lah. Kan? Tengok macam mana bentuk dia. Kan? Dia tengok, tajam tu pasal tu dah sesuai. Tak boleh kita nak sama kita dengan haiwan. Maka pemimpin pun sama, jangan buat orang macam haiwan. Orang tak? Ni dia sesekati apa dia nak buat je. Tu baca hadis lain pula insya-Allah. Ada hadis dia pula. Baik. Kerana Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Tengok, dia cipta makhluk ikut tabiat masing-masing ni kerana dia Tuhan yang maha sempurna, lagi maha suci dari kesalahan. Sebab itu nanti kita belajar dalam kitab ni, apa hikmahnya Allah kata diri dia Ahad. Sebab Ahad ni satu esa. Esa menunjukkan apa? Bukan segala ketunggalan, kesempurnaan. Satu yang mencipta memang sempurna sebenarnya. Tapi dia ada pada Allah, bukan pada makhluk. Makhluk tak sama. Makhluk sifat dia kalau mencipta sesuatu dia mesti pakai pertolongan orang lain. Baju yang jahit, bukan yang jahit baju tu sendiri, yang tanam kapas, yang ambil kapas proses jadi kain, tak ada. Dia minta tolong orang lain. Mai sini kain aku belikan kau. Kan? Yang tanya pula, kain ni kau buat dapat benang mana-mana? Aku ambil pada nilah pokok kapas. Kau tanam ke? Tak, orang lain lah. Kan? Siapa yang proses dia benang? Orang lain juga. Aku beli benang buat kain. Dia tak boleh. Allah dia satu. Daripada awal sampai akhir manusia. Makhluk seluruh semua dia buat. Dia seorang. Satu dia saja. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni sempurna dan juga bersih dari segala kekurangan dan kesalahan. Sebab tu tak boleh sebut Allah tu ada pernah buat silap.
Apa yang saya nak tekankan di sinilah supaya kita belajar dan kita faham dan kita tahu. Kalau orang tanya, apa pasal dalam akidah Syiah tu ada kufur? Sesat biasa dengar sesat. Kufur tu, kafir tu pasal apa? Yang kita kata, entah aku ustaz ngajar aku ikut je lah. Dia. Sebabnya dalam ajaran dia ada al-bada'. Bukan badak-badak yang berendam air tu kan. Al-bada' ni seolah-olah Allah ni tersilap. Berat tu. Jadi dia kadang-kadang dia ada tarajuk. Tarajuk ni dalam bahasa Inggeris review. Dia kalau tersilap dia review balik. Jadi maknanya Allah Ta'ala bila buat satu keputusan, keputusannya kadang-kadang silap. Contoh, dia kata sepatutnya Ali jadi Nabi kan, Rasul, bukan Rasul Muhammad, tapi dia tersilap dia. Dia kata Jibril, jadi kalau Allah silap, Jibril silap lah. Kau pergi tengok siapa kat Gua Hira tu. Tengok Muhammad, asalnya Ali lah, tak bagilah kau belasah lah. Kalau gitulah kita kata kan. Nanti kalau kita buat dialog ni itulah tersilap. Apa silap dia? Sepatutnya Ali. Itu kisah pasal Ali sepatut jadi Nabi. Last sekali Ali sepatut jadi Tuhan. Pula lagi. Itu bila sesat dia sesat. Last sekali kufur. Waliyahzubillah. Ni. Dalam keputusan Allah tak pernah salah, tak pernah silap. Sebab itu apa yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz dan dilaksanakan oleh Allah sebagai qadanya yang telah ditetapkan dalam qadarnya itu tak pernah tersilap. Maka sebab tu kita kena berlapang dada apa yang berlaku. Berlapang dada pun dah. Rumah dah kunci elok dah. Siap pakai alam, orang masuk mencuri. Siap ada lagi pakai CCTV, orang boleh masuk curi. Dekat Bandar Terazak ada rumah tu siap CCTV sekali. Tapi gelang bini dia boleh hilang. Hebat terhebat pencuri dia. Itu kalau pergi jumpa Darul Syifa, dia tak kata toyol yang kepala hijau, dia kata mesti toyol kepala hitam. Dia kena belajar dua ilmu. Toyol kepala hijau dia lain, toyol kepala hitam dia lain pula. Toyol kepala hitam ni orang lah. Itu mungkin kan, kalau yang mengadu hilang gelang ni isteri dia, mungkin suami dia pergi gadai kat kedai, mana tahu. Mungkin anak dia ambil elok kemas kan. Tengok CCTV tak nampak kesan apa. Yalah dah yang punya CCTV tu boleh padam. Ini macam-macam berlaku. Kalau katakan betul dicuri oleh orang luar, mana nak kata apa dah itu? Masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah mahu jadi, kalau tak mahu tak jadilah dia. Ni dia. Baik. Maka semua kebaikan tetap terdapat pada semua ciptaannya dan pengaturannya. Jadi kita ni lihat makhluk kita lihat makhluk yang lain. Semua yang Allah cipta itu ada kebaikan dia. Itulah bila orang baca tauhid ni dia kuat memikir. Dia kuat memikir. Antaranya dia akan timbul soalan. Ustaz, khinzir ni diharamkan? Jawapannya ya. Dia najiskan? Ya. Dia najis mughalazahkan? Ya. Kenapa Allah cipta? Ni dia. Ciptaan dia tu hak dia nak cipta apa pun. Benda yang dia cipta kemudian dia haram tu hak dia. Tak masuk campur apa urusan dia punya apa. Tapi cuma manusia ni fikir dia buat tu semua betul. Itu jadi tauhid ajar tu. Ada hikmah dia. Kalau tak ada khinzir ni, sampah tak akan, orang kata apa, berlonggok-longgok atas muka dunia. Dia yang makan sampah tu. Macam saya cerita dalam kuliah saya dulu kan. Kalau kat Pakistan, dia makan najis manusia. Dekat India, dia cuci longkang. Sebab tu orang India, Hindu, tak makan khinzir ni. Yang makan Malaysia. Sebab dia tengok memang kotor, longkang tu cucinya. Dari sana tak payah pakai alam flora dah. Alam flora dia khinzir sendiri, cuci longkang. Jadi tak payah nak berebut tender cuci longkang, tak ada dah. Bagikan khinzir je. Tak ada nak kontrak tender kontrak cuci longkang, tak ada, tak payah. Benda khinzir tu dia makan semua tu. Dia cuci. Maka sebab itulah Allah beri semacam-macam dia ciptaannya ada hikmah, daripada yang remeh sampai yang besar. Semua ada hikmah. Baik. Semua ciptaannya itu ada kebaikannya. Dan tiap-tiap sesuatu daripada makhluk itu, makhluk yang menyimpang daripada garisan dan pengaturannya itu akan binasa. Jadi kita ambil manusia tak ikut agama, binasa dia, dunia akhirat binasa. Macam mana kita lihat pada hari juga, makhluk biasa yang bukan manusia pun kalau tak ikut peraturannya binasa. Macam saya sebut tadi, kalau kata siang malam tak ikut peraturan,
Hujan, kalau Allah tetapkan peraturan hujan tu turun saja untuk keperluan manusia nak dapatkan air, tiba-tiba lebih daripada tu banjir berlaku. Bayangkan, itu yang Allah aturkan sendiri. Bayangkan kalau dia tak atur sendiri. Bayangkan kalau Tuhan lain yang mengaturkan. Tuhan lain yang nak ada dua Tuhan dalam alam, contohlah kita kata, yang turunkan hujan, yang tahan hujan, agak-agak macam mana? Bergaduh kan? Lepas tu pula makhluk dicipta oleh dua Tuhan, tiga Tuhan. Satu Tuhan cipta makhluk mata dekat kepala. Satu lagi Tuhan cipta mata manusia kat perut. Satu lagi Tuhan cipta mata manusia dekat kaki. Bergaduh dia sebab muka lain. Engkau Tuhan kau siapa? A, kau B, gaduh perang. Alang-alang satu Tuhan pun bergaduh perang. Orang Islam ni bayangkan kalau dah banyak sangat Tuhan. Ini yang kita lihat hikmahnya. Tuhan yang satu mencipta bagi seluruh alam, semuanya ada peraturan-peraturan dia. Kalau masing-masing ikut peraturan masing-masing, tak ikut peraturan yang Allah tetapkan, macam jalan raya lah. Kalau time merah jalan juga, yang hijau berhenti orang marah. Bila yang merah jalan patut berhenti pun orang marah juga. Itu sakat marah aja. Ada yang sampai bergaduh, ada yang sampai berlanggar, aksiden. Bayangkan, yang ikut peraturan pun masih lagi berlaku kemalangan. Bayangkan tak ikut peraturan. Begitulah kiasan atau analogi bila manusia tak ikut jalan kebenaran. Langit dan bumi kedua dicipta oleh Allah dengan hak, dengan kebenaran. Diturunkan kedua-duanya itu tidak rosak dan binasa. Firman Allah ni dia, "Lau kana fihi ma alihah illa Allahu la fasadata." Al-Anbiya 22. Seandainya ada pada langit dan bumi Tuhan lain pula selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya akan binasa. Bumi ni perjalanan dia binasa. Satu Tuhan jalankan matahari, satu Tuhan jalankan bulan. Dah sudah, tempat sebelah ni gelap betul. Orang kata apa hal gelap pula? Bawa pula matahari. Yang pula Tuhan yang buat bulan pun ikut sekali kita. Sini pula gelap, gaduh pula. Bergaduh tak habis-habis. La fasadata, langit bumi semua binasa. Jadi binasa. Manusia adalah sejenis makhluk Allah. Kebaikan hidup manusia bergantung kepada sejauh manakah manusia itu mengenal hak, iaitu kebenaran, dan mengetahuinya. Ini sebablah Allah cipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah cipta jin manusia supaya sembah dia. Ibn Abbas kata kenal Allah. Maka nak kenal Allah kena sembah Allah. Ada kata tafsir gitu pula. Maksud daripada Ibn Abbas. Ada orang kata kau sembah Allah tak boleh, kalau kenal dia boleh sembah. Orang tanya pula, habis kalau kau tak sembah nak kenal macam mana? Itu jadi pro and con. Tapi bila tak ikut hak kebenaran, asal usulnya manusia jadikan, begitu juga jin jadikan untuk sembah Allah Ta'ala. Dengan jalan penyembahan maka kamu kenal. Jangan ubah sikit pun. Bila ubah je, menyimpang daripada kebenaran. Maka dia kata, oh kau kenal lu baru sembah. Silap. Salah. Nampak? Salah lah sebab tak ikut pada Quran. Ini penting. Jangan diubah Quran tu. Jangan diubah. Masa tu kita kena ikut pentafsiran orang-orang terdahulu. Yang gurunya Rasulullah. Siapa dia gurunya Rasulullah? Ya, para sahabat. Para sahabat pula menjadi guru kepada para tabi'in. Tabi'in pula guru kepada tabi'ut tabi'in. Tiba-tiba kita menyimpang jauh daripada golongan salafus salih. Bila menyimpang jauh, maka salahlah kita. Dia bukan salah dah, salah. Dia salah, sesat. Bila sesat, maka akhirnya kita jauh daripada kebenaran, maka akhirnya bertemu dengan kebinasaan. Jadi kata dia, kebinasaan hidup manusia adalah hasil daripada manusia yang tidak mengenal hak atau tidak mengenal kebenaran. Binasa tu dekat dunia, bala. Ke akhirat, azab neraka. Allah itu benar, maka segala yang datang daripadanya adalah benar juga. Allah benar. Agama yang Allah bawa benar. Agama yang benar ni, sesiapa yang bawa ajaran yang batil memang tak pernah setuju dengan agama. Nak kenal orang sesat senang je. Nak kenal orang sesat senang je. Kita bawa Islam, dia lawan Islam. Sesat dah tu. Tak payah susah nak belajar. Belajar agama ni mudah je. Kita yang susah sebab ikut fikiran orang, ikut pandangan orang, tak ikut apa yang dikatakan oleh agama. Bila ada orang lawan kebenaran,
maka sesatlah dia. Sebab dia bawa yang sesat, maka dia lawan kebenaran. Islam dah benar. Sebab apa Islam tu benar? Datang pada Tuhan yang benar. Apa pasal Islam tu betul? Datang pada Tuhan yang betul. Apa pasal Islam tu hak? Datang pada Tuhan yang hak. Islam sempurna sebab Tuhan tu sempurna. Maka ciptaannya sempurna. Keadaan manusia yang tak sempurna, maka tak sempurna tu dia rasa apa yang Tuhan cipta pun tak sempurna macam dia juga. Maka apa yang disangka oleh manusia memang salah, kan? Tetapi apa yang diikuti oleh manusia kebenaran itu tentu betul. Maka ukuran betul atau salah pada manusia ni ialah apa yang diikut. Dia ikut Islam betul, tapi bila diikut selain daripada Islam dia tak betul. Ini dia. Ini yang kita katakan ukuran atau neraca yang paling mudah, kayu ukur, mi'yar yang paling mudah untuk mengenali mana yang hak, mana yang batil. Urusan dan pengaturan Allah juga adalah benar. Maka punca kebinasaan hidup manusia adalah kufur atau tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Ini orang yang tak percaya Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta. Orang ni lebih sesat daripada orang kafir yang memang dah sesat. Orang kafir kan, dia masih lagi percaya ada Allah, cuma sembah tak sembah Allah. Ada yang lebih kafir daripada yang kafir. Dipanggil kafir juhud bila dia menafikan wujudnya Tuhan, termasuk wujudnya Allah. Maka ni dipanggil etis. Golongan ni lagi sesat. Sebab tidak mengaku Allah sebagai pencipta, tidak mengakui perintah hidup manusia kesemuanya adalah berpunca daripada keimanan dengan kebenaran yang datang daripada Allah, mematuhi kehendak dan perintahnya dalam seluruh persoalan hidup manusia. Selain tak mengaku Allah sebagai pencipta, manusia bila tak mengaku perintah hidup manusia ni mestilah berdasarkan imannya kepada Allah, pun rosak binasa juga. Jadi maknanya dia nak follow mana-mana agama, susah kata dia. Ataupun bagi dia Islam tapi dia tak perlu follow Islam tu sendiri. Itu yang keluar pentafsiran sesat, tak ada paksaan dalam agama, mazhab Siti Kasim. Tu sesat. Sesatlah. Ya. Jadi sebab tu kita ni kan jadi sesat tu pasal orang yang beragama tak terang kat dia tafsiran yang sebetulnya. Saya ambil contoh paling simple tuan. Bila orang tanya ustaz, bukan ke maksud dia jangan paksa siapa pun walaupun Islam dalam Islam. Pada dia tidak. Ikraha ada paksaan. Fiddin dalam agama. Kenapa kalau Tuhan tu tahu jangan paksa orang kafir masuk Islam, dia akan letakkan ayat tu la ikraha lil kuffari fil Islam, ataupun lil Islam boleh juga. La ikraha lil kafiri ala Islam. Tu nahwu betul lah. Tak ada paksa orang bagi orang kafir tu atas menganut agama Islam. Tu dia. Jawapan senang je. Itu baru satu ayat. Allah Ta'ala tambahkan lagi perkataan lain. Cuba kalau ayat lain Allah tambah. Quran tu dia tak akan ditebal ni. Dia mungkin setebal ni lagi tuan. Lagi tebal benda ni. Nak bawa pun jenuh. Alang kitab yang tebal ni pun malas nak bawa. Quran tebal ni pun malas nak bawa. Bayangkan kau tebal ni. Tu dia. Satu ulama' kata bahasa Quran ni adalah bahasa ringkas padat. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Itu terjemahan dia. Belajar tafsir dia pula. Kenapa begitu? Supaya manusia pergi belajar. Selalu saya tegaskan, orang pandai bahasa Arab pun kena belajar tafsir. Dia tak boleh belajar Quran sendiri-sendiri. Sebab saya dah khatam bahasa Arab. Belajar kat UIA 6 level. Cuba khusus umum bahasa Arab. Lepas itu sambung pula Al-Furqan dekat UM. Sambung lagi tahap apa-apa lagi dekat tempat lain. Ada 3 sijil bahasa Arab. Tak boleh tuan-tuan. Jangan buat main. Jangan cari pasal. Ya. Jadi itu yang tafsir dia silap. Tapi kau tak boleh paksa mana-mana orang ikut Islam. Termasuk orang Islam. Itu sesat. Man ra'a fil Qur'ani bi ra'hi faqad akhta'a wa in asaba. Siapa yang bagi pandangan tentang Quran ikut pandangannya. Tafsir Quran ikut pandangan dia. Sesat dia. Sebab salah, sesat.
walaupun kebetulan betul, tak sesat. Sebab dia pandukan kepada pandangan dia. Bukan pandukan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah pada yang sebagaimana disampaikan kepada Nabi. Kita tengok Nabi akan menyampaikan maksud dia. Baik. Kemudian lagi Allah berfirman dalam Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Taha 123 hingga 124. Maka barang siapa mengikut petunjukku, petunjukku ni Islam. Islam ni sumber dia dua, Quran, Sunnah. Pasal apa nak perlu ijma' dengan qiyas? Ni ada orang keliru ni. Kalau ceramah sebut Quran dengan Sunnah, ada orang angkat tangan. Ustaz silap, ada lagi dua tinggal, ijma' dengan qiyas. Kalau sebut ijma' qiyas sekali, ada kata ustaz silap, sepatutnya Quran dengan Sunnah aja. Ni yang dipunah orang Islam kita ni. Dia keliru. Dia tak faham daripada Quran Sunnah datangnya ijma', datangnya qiyas. Jadi orang ringkaskan saja, sebab tu sumber yang paling unggul, yang teras, apa lagi, yang asas. Bukan mana kalau ustaz sebut Quran Sunnah dia nafikan ijma' qiyas. Ini yang payah ni. Sebab dia cepat sangat menghukum. Tu fiqh Melayu ni tu, cepat hukum. Ada label ustaz-ustaz ni. Ni dia kata ni kompon Wahabi ni. Sebab sebut Quran Sunnah je. Ini berat ni. Ini bukan silap pakai. Jangan cepat-cepat kata kita, jangan cepat hukum. Kemudian lagi wala yadhil wala yashqa, maka tidak sesat dan pula yadhil yashqa. Ikut Islam ini tak sesat dekat dunia dan tidak celaka di akhirat. Tengok tu tafsiran dia. Ayat ringkas dia Allah tak sebut faman ittaba'a hudaya wa huwa Qur'an wa sunnata nabiyhi wal ijma' minal a'immati wal qiyas minal fuqaha fala yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Jangan ayat tu. Tu dia lagi tebal. Berapa tebal agak kita mungkin setebal ni lagi. Ini dia. Maklumlah itu Allah Taala Maha cerdik, Maha bijaksana. Nampak? Itu dia. Jadi bila orang nak hafal lagi banyak, maka manusia apa tafsiran? Maka diikut riwayat. Fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara ataupun celaka di hari akhirat. Baik. Dan barang siapa berpaling tadah, tidak ingat kepadaku. Sebenarnya maksudnya waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni agamaku, fa innahu ma'isyan dangka, baginya kehidupan sempit. Ada setengah ulama mentafsirkan ma'isyah dangka, duduk dalam alam barzah susah besok. Dalam alam barzah susah, gelapnya, sempitnya, panasnya, kena azab oleh malaikat. Itu maksud ma'isyah dangka. Ada maksud juga kata dia ma'isyah dangka fid dunya, duduk kat dunia ni susah hidup dia. Susah. Satu kita tengok kenapa kadang-kadang sebuah negara menghadapi krisis ekonomi yang cukup meruncing. Jawapannya mudah, sebab tinggal agama. Ada sebuah negara dia usaha cukup hebat sudut ekonomi, tapi agama dia abaikan. Tapi di Islam fa innalahu ma'isyatan dhanka. Sebab Quran kata sebelum tu apa? Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang tinggalkan agamaku, tak ambil syariatku, lawan pula agamaku, hidup donk. Itu dongka dalam bahasa Quran lah. Kalau dalam bahasa orang putih, jadi dongki dia sudah. Jadi keldai. Ni. Jadi bodoh macam dongki. Ini berlaku pada hari ni. Orang pandai pun tuan-tuan jadi tu tak pandai. Orang pandai jadi tak pandai. Maksud orang pandai jadi tak pandai tuan-tuan. Orang cerdik agama tapi tak boleh nak bagi tahu agama sebenarnya, seolah-olah macam orang jahil dia. Tak boleh nak bagi tahu. Yang pakai agama, yang pakai ekonomi langsung tak reti. Walaupun dia reti, dia langsung tak reti. Aku cakap ni tak mau ikut dia. Allah jawab sendiri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Satu kita hidup hari ni tengok ada orang kaya raya. Allah bagi susah dia. Hidup dia satu masa besok. Susah hidup dia.
Apa tak susahnya tuan-tuan, bila mana kekayaan yang dia ada, dia hidup besar ke anak-anak dia, isteri dia sendiri dengan material. Akhirnya hidup material itulah menyebabkan dia susah sengsara. Apa tidaknya dia tua besok, dia hantar rumah orang tua. Dia claim balik anak dia. Dulu kami masa budak-budak pun hantar kami dekat nursery. Kan? Itu rumah kanak-kanak. Sekarang pak tua kami hantar pula. Penting duit ada boleh bayar je. Tak? Yang jaga orang tua dia besok, orang lain. Dia upah bibi tu, bayangkan. Bibi tu senang je. Kita pergi kerja, dia hentam orang tua tu. Kan? Ya nyusahkan aja dia kan. Tak ada cakap dengan bahasa ke bukan, dipanggil ni anjing ke bukan, tahu kita. Tak? Kan? Dia panggilnya wedus lah tu kalau bahasa Jawa lah. Wedus ni kan, mana kambing lah. Betul? Betul kambing. Dia kata orang Jawa tahu kan. Kalau pergi ketek lagi teruk kan. Dia panggil monyet tu bayangkan tuan. Kita sendiri tak sanggup nak panggil. Ini antaranya yang Allah nak bagi peringatan kepada kita. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Baik. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini yang dibincangkan. Buta ni hakikat ke atau bukan hakikat? Memang buta mata sungguh ke? Kan? Ini persoalan hari kiamat yang gaib. Maka itu didengar, wajib kita beriman. Kalau Allah nak buat, dia akan buat. Itu kudrat dan iradat dia sendiri. Maknanya kalau orang buta ni apa tuan-tuan? Dia punya signifikan dia. Teraba-raba mencari sesuatu. Maka bangkit pada hari kiamat besok dalam keadaan macam orang buta berjalan. Bayangkan, si buta kat dunia ni berjalan pun boleh dapat pedoman lagi. Dia kenal tuan-tuan. Orang buta kenal parking dia mana, tempat duduk dia mana, lambas dia tahu dia. Kan? Sebab tu kita ni celik tak tahu. Tengok tulis OKU dah, parking juga. Duduk juga, masuk kat tandas kan. Ni dia. Ada juga orang masuk juga, kata dia, kenapa awak masuk, awak sihat, OKU. Saya ni telah menderhari UMNO Ustaz, orang kuat UMNO. Saya masuklah. OKU dia. Ada kata gitu, dia gurau-gurau lah kan. Ni tuan. Saya ngajar kat Batu Sembilan. Betulan dia ni memang kuat UMNO, tak kisahlah kan. Jadi saya kata ni kursi haji lah, betul Ustaz? OKU dia. Dia pun mengaku sendiri. Dia mengaku sendiri kan. Tapi dia datang sekejap lah kan. Tak lama lah kan. Sebab kuliah saya panas walaupun ada aircon kan. Itu tapi tak sebut dalam kuliah tu, masa lepas kuliah kan saya sembang sama dia saja. Itu dalam kuliah tak, kita menyejukkan keadaan, memanaskan keadaan. Baik. Petunjuk Allah tidak diikuti kecuali oleh orang yang benar-benar beriman kepadanya. Siapa yang nak ikut kalau dia benar-benar beriman? Suatu iman ni ujian untuk kita sebenarnya. Kita nak tahu kita beriman kena uji dulu. Iman tu ujian. Bukan terus dapat beriman macam orang berjaya periksa. Kita hantar anak kita belajar kat Siti. Ambil kos, ada kos 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nak jadi graduan tu, nama graduan atau mahasiswa ataupun orang yang sudah graduate daripada U, dia mesti melalui tahap ujian dia tahun 1 macam mana, tahun 2, 3 sampai 4. Yang terakhir final tu dia mesti lepas. Macam itulah bila kata kita ni beriman. Masa bila dia kata kita beriman? Bila kita sudah diuji. Tapi macam mana ujian dia? Kena ikut iman tu. Orang ikut iman ni Allah uji dia. Nak beriman ni Allah uji dia. Bukan senang nak beriman. Yang paling mudah tak beriman. Orang bagi benda haram makan, halal pun makan. Tapi kata beriman ni kita ambil yang halal. Ini haram, tak boleh, minta maaf. Banyak aku bagi ni 5 juta tak nak. 5 juta ni tu. Tak nak kan. Itu iman. Tapi sebab kerana iman tu dia ada tapi tak tinggi tahap. Itu dah 5 juta pun dia ambil. 5 juta dia ambil. Akhirnya rosak dia punya iman dia. Walaupun asal dia syekh, akhir dia syaitan dia sebab kerana 5 juta itu. Ada contoh. Kan? Itu baru juta. Juta pun dah gelap mata, bayangkan berbilion. Di berbilion. Lagi golap terus. Dia bukan saja dia cemeh je, dia golap terus lah. Tak ada langsung iman dia tuan-tuan. Ini dahsyat iman ni. Iman ni Allah mesti uji. Kita konsisten dengan Islam, maka ada orang cemuh, ada orang marah kita. Ini sebab kerana iman tu dia tahap dia mesti diuji. Baru dipanggil mukmin yang sebenar. Itu para sahabat ketika mereka masuk Islam di Makkah diuji. Ditahan, dibunuh Sayyidina
Antara diikat, tak diberi makan dan minum. Diuji tahap iman dia. Bilal bin Rabah diuji dengan tahap iman dia. Zaid bin Ad-Dathina diuji dengan keimanan dia. Maka Allah Ta'ala beri mereka ni position, satu golongan dipanggil Quran, disebut nama mereka Muhajirin. Orang yang terima orang luar datang, kenal ke tak kenal, tapi arahan Allah Nabi, terima dia orang sebagai saudara kamu. Ansar di Madinah, terima. Sampai berlapang dada dengan seikhlas hati. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Walaupun dia susah macam mana pun tetap mengutamakan orang lain. Nampak? Allah uji iman orang Madinah dengan cara Madinah, iman orang Mekah cara orang Mekah. Iman ashabul ukhdud menghadapi pemerintah yang dahsyat lagi zalim masa itu dengan keimanan mereka. Dahsyat. Maka sebab tu iman ni satu tempat untuk diuji terlebih dahulu. Tapi kalau nak betul, konsisten dengan iman. Jalannya ikut Islam. Baik. Mengingati dan mengakui kewujudan. Ini peringkat percaya je. Peringkat percaya tu mana beriman kepada Allah, ingat pada Allah, mengakui Allah tu wujud, mengakui sifatnya dan agungannya. Siapa yang tidak ingat kepada Allah, sudah tentu ia akan menyimpang daripada petunjuknya. Apa maksud tak ingat pada Allah, menyimpang petunjuknya? Bila tidak ikut agama Allah, mana lupa Allah. Satu hakikat zikir ni kena faham bagi orang Islam. Zikir ni bukan kat mulut je. Zikir ni ingat pada fikiran kita, sampai kita ikut apa yang disuruh, tinggal apa cegah. Itu makna zikir yang secara hakiki. Lafzinya yang kita baca dalam solat, yang kita baca Quran, yang kita pegang tasbih, yang kita, banyak orang dia zikir mulut je. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak? Kadang-kadang dia sebut la ilaha illallah. Tak Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tiada siapa yang boleh ditaat melainkan Allah Ta'ala. Dan orang paksa dia taat dia, walaupun tinggal ketaatan kepada Allah, diikut orang pula. Nampak? Mana la ilaha illallah di lafaz tadi? Lepas tu tahlil ni bukan tahlil lafaz. Lepas tu nak kita jadidu iman la ilaha illallah. Bukan tahlil tu untuk mentajidkan iman dengan lafaz saja. Maksud dengan kefahaman. Orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali bos datang kata kau jangan sayang, kau teruskan kerja kau, terus ikut bos dia. Tapi perintah sayang tu perintah Tuhan. Oh tadi juga la ilaha illallah, siap berjoget lagi tu. Dengan la ilaha illallah siap joget lagi, siap boleh menari lagi. Jadi itukah zikir yang sebenarnya, ingat Allah Ta'ala? Tidak. Ingat tu patuh, ikut Tuhan dia, tinggalkan segala larangan dia. Siapa yang tidak ingat pada Allah, sudah tentu ia akan menyimpang daripada petunjuknya. Manusia dunia ini uji dengan dua perkara. Pertama, ingat Allah dan ikut petunjuk Allah. Itu ujian yang pertama sekali. Ya? Ingat Allah dan ikut petunjuknya. Ini yang betul ni. Ingat dan ikut petunjuk dia. Yang kedua, ikut Allah dan hidup sesat. Nak ingat Allah, dia benda yang lupa kita kan. Lupa kita tu lupa sesat kita. Sini azan dulu. Azan. Ikut mazhab sinilah. Sila. Dia kata tadi ada dua persimpangan, tidak ada yang tiga. Pertama jalan iman, iman ni bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua jalan kufur. Kufur ni sesat. Kemudian celaka kat dunia, celaka kat akhirat. Dia tak ada tengah-tengah. Kau nak kata saya nak main jalan selamat ustaz, comfort zone. La hadza wala za, kata orang Arab kan. Muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Macam orang munafik. Kami tak mana-mana ustaz. Kan? Kami tidak menyokong orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat. Kami tak menyokong juga orang kafir. Dia tengah-tengah aja. Tapi tengok juga siapa menang. Dia sokong. Dia macam bola lah. Masa Kedah lawan Selangor, dia Kedah tak, Selangor tidak. Kan? Tengok siapa menang. Kedah menang, Kedah. Padahal dia bukan orang Kedah pun, orang Sembilan dia. Contoh je lah kan. Contoh. Itu kalau kita ambil pada skil bola kan. Dia orang Sembilan kan. Tanya, orang Kedah? Tak, orang Negeri je kan. Jauh lagi kan. Selatan dengan utara tu. Gitu. Ya? Baik, jadi maknanya ada orang dia sangka dia betul. Tapi tak ikut Islam. Salah tu sebenarnya. Kita kata tapi dia baik. Memang dia baik tapi dia sesat. Banyak orang kafir kan baik kan? Kalau buat derma orang kafir hebat. Tengok sekolah-sekolah Cina,
Kalau Cina tu PIBG dahsyat ke betul. Ni sekolah lebih hebat daripada sekolah yang ditaja oleh kerajaan kita sepenuhnya tak ada. Dia dahsyat. PIBG dia pasal ni, pasal rumah saya cikgu tahulah kan, sama-sama cikgu itu. Dia punya PIBG dia sekolah ada 200,000. Bayangkanlah kawan. Bayangkan. Sebab tokek-tokek hebat-hebat. Dia rasa kan ni sekolah besarkan dia belajar, ajar, dia ajar anak-anak dia kata ni kasih infak. Infak macam saya cerita dulu. Ada 5 orang tokek infak kat masjid. Dahsyat. Setiap bulan dia infak 20%. Saya tanya ke orang masjid ni biar betul je. Dia kata orang masjid tanya pasal apa you kasih derma dekat masjid. Bagi tokong tipu. Bagi gereja songlap. Bagi masjid buat betul-betul kata dia. Kan? Kemudian dia kata bila bagi setiap bulan 20% gaji kami, dia kata banyak projek saya masuk. Jadi maknanya kita katakan, boleh kata kau ni ahli syurga tak boleh. Dia Islam pun tak kan, kan Islam pun tidak. Tapi kalau dia meninggal dunia lah, sebelum meninggal sempat dia mengucapkan syurga, senang-senang untuk dia. Segala amal kebajikan dia buat masa kafir tu Allah akan kira terus. Saya tak ingatlah ada hadis dia, ada hujah-hujah dia. Ada sahabat dia masuk Islam, saya lupa nama, minta maaf tuan. Kalau saya tuan nak minta saya akan bawa dia punya nama dia. Dia tanya, ya Rasulullah, dulu aku pernah selamatkan budak-budak yang nak dibunuh dengan diganti dengan unta yang aku miliki semasa aku kafir. Bila aku masuk Islam ni, adakah Allah terima balik amalan yang aku buat zaman kafir tu? Kata Rasulullah SAW, Allah terima. Sebab kau masuk Islam ni, semua yang kau buat kebajikan tu dikira dalam ketika mana kau masuk Islam, walaupun masa buat tu zaman kafir. Allahu Akbar. Bayangkan. Maka kita lihat banyak yang kufur tu, yang kafir tu baik, tapi tetap juga tak dikira benar, dia tetap sesat. Sebab apa? Sebab dia tidak ikut petunjuk Islam. Dia dua lah, benar salah, Islam kufur tu saja. Nak kata tengah-tengah tak ada, nak kata DAP tak ada, duduk atas pagar tak ada. Kan? Tak. Baik. Dengan demikian, semula-mula ilmu yang dipelajari oleh manusia dan yang diajarkan kepada orang lain ialah ilmu yang berhubung dengan keimanan. Mengetahui Allah, mengetahui diri Allah, sifat-sifat dia. Maksud diri itu maknanya Allah tu diri dia lah, zat dia, kemudian sifat dia wajib. Maka belajar ilmu tauhid adalah wajib. Wajib segi mana? Segi syarak. Sebab itu si isteri tak tahu tauhid, dia boleh curi-curi belajar ilmu tauhid. Suami halang, suami berdosa. Isteri berdosa kalau suami dia boleh mengajar. Itu dosa. Dosa dia pula sebab dia pergi belajar orang lain. Tapi suami tak boleh ajar, dia pergi belajar orang lain, itu boleh. Tapi syarat pula ulama letakkan, dia pergi itu selamat. Contohnya depan rumah dia saja ada surau, dia pergi, boleh. Sebab ada kes dia halang. Tempat saya dulu kawan Terazak, kan? Bukan muda pun, tua dah, anak besar. Tapi suami tak kasih, sampai ke mati suami tak nak bagi. Dia kata kau jangan pergi belajar, kau kena minta izin aku dulu. Padahal dia pergi belajar tu bukan pergi belajar buat kek, bukan pergi belajar jahit baju dekat kemas, tak. Pergi belajar kat surau tauhid, kan? Fardu ain ke atas setiap orang Islam. Maka dia menghalang perkara yang wajib. Tak boleh tuan. Anak-anak kita kena disuruh ajar ilmu tauhid. Dia ajar ilmu tauhid sebab wajib. Dan ilmu tu semula-mula ilmu. Rukunnya kena belajar rukun iman dan tuntutan-tuntunan iman. Oleh sebab kerana nak jaga iman ni, kita bukan sekadar nak kena tahu pula rukun dan tuntutannya, maka wajib pula belajar perkara yang boleh merosakkan iman. Sebab takut iman tu rosak. Dan sebaik-baik senjata untuk menjaga diri daripada bahaya ialah mengetahui tanda-tanda kufur. Ini dia. Jangan belajar beriman je, hafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Nampak tak? Siap ada lagu lagi. Tapi tanya apakah batal-batal kufur? Entah kan. Itu. Batal kufur kena belajar. Macam Ibn Hajar Al-Haytami tulis kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam, panjang lebar cerita apa perkara yang boleh merosakkan Islam. Bayangkan, yang cerita kita baca memang cukup complicated kitab tu, ceritanya maknanya ada orang dia boleh kufur sekejap je, kan? Kerana apa? Kerana cakap benda yang boleh buatkan dia kufur, tapi tak tahu. Dia pun cakap je, tak boleh. Ya, kena tahu apakah ciri-ciri kekufuran. Sebab-sebab boleh bawa kepada kufur dan dorongan menyebabkan kepada kekufuran. Andainya manusia mengetahui jelas
kedua perkara penting itu, sudah tentu dia akan mengetahui jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan. Dia tahu mana iman, mana kufur. Dia bahagia dia kat dunia akhirat. Lantas ia beriltizam dengan jalan kebahagiaan itu tanpa menyimpang daripadanya. Di samping ia berusaha menjauhi jalan kecelakaan. Jadi bukan sekadar tahu je mana betul, kena elak daripada benda yang tak betul ni. Tapi kena tahu juga, pepatah Arab kata, bukan pasal nak belajar benda jahat. Jadi jahat tak, nak elak daripada kejahatan. Ya. Dalam buku ini kami kemukakan kepada pembaca separa ilmu dan hak, yakni kebenaran yang diberikan kepada kami berkaitan dengan al-iman dan rukunnya. Dia panggil separuh je. Ilmu tu luas, maknanya luas. Yang Allah beri separuh kata dia. Ya. Juga tanda-tanda kufur, sebab-sebab dan dorongannya. Allah sahajalah yang beri taufik kepada kebenaran, kepada hak. Apa yang diperkatakan jika betul dengan hak kebenaran, maka itu adalah daripada taufik Tuhan yang bersifat al-haq, iaitu sifatnya benar. Tetapi jika menyalahi kebenaran, maka ia adalah daripada kami sendiri dan daripada hasutan syaitan. Mana manusia ni dia ada betul, ada salah. Kalau salah memang datang pada manusia lah, dan hasutan syaitan. Tapi yang benar datang daripada Allah. Mana tauhid ni, akidah ni, kalau yang betul datang daripada Allah. Bila manusia mula rasa sangka-sangka dengan hasutan syaitan, maka akhir itu akan jadi sesat. Ya, dia sesat. Kami mohon kepada Allah agar mengampunkan kesalahan kami, serta mohon kepadanya agar ia melahirkan daripada hamba-hambanya yang saleh orang yang berani membetul dan menerangkan hak, yakni kebenaran. Sebabnya ada orang dia tak berani. Dia tahu hak tapi tak berani nak tegur. Sebab apa? Takut periuk nasi dia. Kan? Takut rice cooker dia, kan? Tergugat. Jadi doa pengarang kitab ni biar ada orang berani nak terangkan kebenaran. Tegur balik mana-mana orang yang buat silap, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Kan? Kita lihat hari ni orang rosak akidah antaranya Nabi dah sebut dah. La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tak berlaku kiamat sehingga ada satu kumpulan dari umatku, mana orang Islam, mereka ikut orang-orang kafir. Orang kafir lawan Islam dia join sekali. Nampak? Kemudian zaman dulu pernah ada orang mengaku diri sebagai nabi. Wa yaz'umu annahu nabi. Ada. Kan? Ya'budul awthan wa yaz'umu annahu nabi la nabiyya ba'di. Nabi kata apa? Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis riwayat Abu Daud dengan juga Tirmizi. Dan ada orang yang dia menyembah berhala, kemudian mengaku diri sebagai nabi. Tidak ada lagi nabi selepasku sebab aku penyudah nabi. Mirza Ghulam Ahmad di India, siapa yang bantu dia? Orang-orang kafir, British. Maka dapat bantuan daripada orang kafir bagi memerangi Islam dan orang-orang Islam yang berjihad menentang British. Tengok dalam hadis Nabi sebut tu. Dan menyembah berhala. Yang mengaku nabi lah, menyembah berhala. Yang dimaksud menyembah berhala ni, adakah nanti orang Islam tu dia akan sujud depan berhala? Kata-katanya kita tak pernah jumpa lagi lah setakat ni kan, orang Islam sujud depan berhala. Kalau ada pun memang kes-kes terpencil lah, mungkin dia berlakon ke umpamanya, berlakon Raja Bersiung ke apa ke, kan? Dalam cerita Raja Bersiung zaman dulu. Tapi yang kita biasa tengok lah setiap tahunan, acara tahunan, apa dia? Memperingati pejuang-pejuang kemerdekaan. Depan tu tugu tu ada patung. Dia buat patung tu, kemudian dia letak kalung bunga, betul dia bertafakur sekejap. Mufti dulu keluarkan fatwa haram. Mufti Ulama Persekutuan Syekh Muhsin rahimahullah. Dia kata perbuatan ni sama pada orang kafir. Siapa yang buat takut-takut dia jadi kafir. Maka ni dikatakan mereka menyembah apa dia? Berhala. Nampak? Sama juga diambil gambar-gambar ulama dicetak dekat kat baju. Ulama tu dah meninggal. Kalau sayang kat dia, doakan dia. Ni tak dia buat baju. Nampak? Jadi sebab tu kita kena beza kita sebagai orang yang bertauhid dengan orang tak bertauhid. Dulu ada tu ulama dia bapa kepada Syekh Saleh Al-Farfur, apa nama soalnya. Dia daripada Syria. Orang dia mengajar, dia ceramah dekat masjid negeri ni. Orang letak banner-banner gambar dia. Dia kata sebelum aku mulakan ceramah, cakap bahasa Arab lah. Sebelum aku mulakan ceramah aku nak tegur dia.
Jangan jadikan masjid macam rumah berhala. Gambar-gambar aku letak dengan benda-benda tu tak nak. Lepas tu ulama tegur. Lepas tu gunanya ulama tu dia tegur. Kan? Walaupun gambar dia sendiri. Dekat Jawa Barat, pesantren. Kan? Pesantren Al-Ittiba'. Ada orang letak dekat masjid pesantren tu gambar-gambar penceramah. Ustaz dia lagi strict. Dia tak boleh. Ini kata dia rumah Allah bukan rumah berhala. Kan? Dia cabut-cabut semua tu. Kalau ia pun tulis dia cukuplah penceramah siapa, tarikh bila. Letak gambar sekali kata dia. Itu yang kira memang betul-betul strict lah. Betul-betul strict. Maknanya bukan apa. Dia nak jaga. Supaya jangan benda-benda tu dipandang mudah. Satu masa besok orang akan mula pandang enteng. Akhirnya menyembah gambar-gambar itu. Sebab sejarah berhala ni mula-mula berhala dicipta sebab nak memperingati orang yang mati. Itu je. Generasi datang kemudian yang jahil yang tak reti ni sembah berhala tu. Sampailah sekarang. Dia takut begitulah. Yang dulu Al-Arqam yang diharamkan antara kesatan dia lah letak gambar syekh dia depan-depan. Zaman saya ikut Arqam tak ada lagi. Lepas saya keluar dia dah ada dah. Letak gambar semayang depan gambar syekh dia. Dia kata menambahkan lagi kekhusyukan. Dahsyat tu. Bayangkan tuan. Ya? Jadi benda-benda gitulah yang kita bimbang. Asalnya tok guru dia, setahu saya lah kan, tak pernah pun dia kata, kalau anda nak khusyuk, letak gambar aku depan-depan kiblat. Tak ada. Tapi orang lepas-lepas tu yang lebih-lebih. Itu yang dahsyat. Kadang-kadang memang guru tak pernah ajar, kadang-kadang orang lebih-lebih. Macam ada setengah-setengah ulama' yang dah meninggal dunia. Dia tak pernah ajar pun letak gambar dekat kubur dia. Orang letak. Bayangkan. Sama macam jerat Cina. Jerat Cina pun letak gambar kecil je. Ni tak gambar besar. Cina pun tengok tepuk dahi dia. Lebih teruk pada aku lagi. Dia kata, kita sesat. Ada sesat kita lagi. Ini kena ingat sama-sama lah ni. Sekadar teguran. Saya Tok Guru jadi pada tegur dah benda ni. Tok Guru jadi pun dah tegur benda ni kan. Gambar-gambar ni. Jaga-jaga. Sebab dia panggil kaedah saduz zara'i. Mula-mula pintu-pintu tu tutup dulu. Kalau biar buka, lagi teruk berlaku. Maksudnya, benda-benda yang boleh rosak akidah ni dia mula-mula kita pandang enteng. Akhirnya lah kita langgar betul-betul benda ni. Akhirnya rosaklah akidah kita. Baik, yang terakhir dalam mukadimah kitab ini kami membahagikan buku ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama membicarakan rukun iman dan hakikatnya. Bahagian kedua membicarakan sebab-sebab kufur dan dorongannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira. Dia selawat ni kalau kita tengok dalam kitab kan, ya, ulama-ulama dulu kata kan, nak membezakan kita dengan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah Syiah ni, kalau dia tulis wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, dia tidak ada wa ala ali Muhammad. Itu tanda dia. Tapi tu bila ahli sunnah jamaah wa sallallahu ala Muhammad satu, wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Orang Syiah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, berhenti situ je. Dan ke atas keluarga Muhammad. Tidak ada ke atas yang kedua. Wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Dulu Jais pergi serbu markas Syiah. Dia bawanya budak-budak ni pergi ke mahkamah syariah. Dia kata kau selawat sebut nama Ali. Gelaklah budak-budak ni. Mana sebut nama Ali ada wa ali Muhammad. Itu keluarga, bukan Ali, Ali. Yang tangkap pun tak reti. Ini berat. Ini kisah benar. Itu cakap tak. Saya cakap dengan orang, dia sebut bukan Ali lah, Ali. Dia memang dia punya selawat tak sesat. Tapi selawat dia saja dah ada dia punya apa? Dia punya trademark dia. Trademark dia ada dah sendiri. Kita betul-betul boleh lecam. Sebab tu ada setengah-setengah kereta, budak-budak muda belakang dia itu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nampak tuan? Itu lagi tu. Jadi kita tahu lah, boleh tahu lah itu isyarat. Lepas tu kalau kita pergi Yaman dulu pun, masa Houthi dia menguasai Sana'a, semua tempat yang dia kuasai dia akan letak selawat gitu. Kita pun pandang biasa je. Padahal itu dia punya tanda dia. Bila kita orang Islam ni kita tahulah. Ulama-ulama dulu dah cerita lah dalam kitab-kitab mereka masa mukadimah tu. Inilah pembeza antara kita dengan mereka. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ni dan insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah akan datang. Tuan-tuan yang tak ada kitab ni saya sarankan agar kita memiliki kitab ini. Dan pengarang ni tuan daripada Jordan, Syekh atau doktor daripada Jordan, dan salah seorang daripada anggota Ikhwan Muslimin Jordan. Rugilah kalau kita tak
ambil beliau, kitab beliau ni untuk kita jadikan rujukan dalam pengajian kita, sebab dia bukan sekadar seorang ahli ilmu, malah juga adalah seorang ulama yang haraki. Dan insya-Allah macam biasalah, sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan dan infak bagi bantu Mahat Tahfiz kami, Mahat Tahfiz Darul Azhar, kami lalukan, dan insya-Allah tuan-tuan yang menginfak kita letakkan dekat belakang tu sejadah. Kami doakan kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan insya-Allah tuan-tuan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Tanggung majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Dia kata tadi ada dua persimpangan, tidak ada yang tiga. Pertama jalan iman, iman ni bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua jalan kufur. Kufur ni sesat. Kemudian celaka kat dunia, celaka kat akhirat. Dia tak ada tengah-tengah. Kau nak kata saya nak main jalan selamat ustaz, comfort zone. La hadza wala za, kata orang Arab kan. Muzabzamina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Macam orang munafik. Kami tak mana-mana ustaz. Kan? Kami tidak menyokong orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat. Kami tak menyokong juga orang kafir. Dia tengah-tengah je. Tapi tengok juga siapa menang. Dia sokong. Dia macam bola lah. Masa Kedah lawan Selangor, dia Kedah tak, Selangor tidak. Kan? Tengok siapa menang. Kedah menang, Kedah. Padahal dia bukan orang Kedah pun, orang Sembilan dia. Contoh je lah kan. Contoh. Itu kalau kita ambil pada skil bola kan. Dia orang Negeri Sembilan kan. Tanya, orang Kedah? Tak, orang Negeri je kan. Jauh lagi kan, selatan dengan utara tu. Gitu. Ya? Baik, jadi maknanya ada orang dia sangka dia betul, tapi tak ikut Islam. Salah tu sebenarnya. Kita kata tapi dia baik. Memang dia baik tapi dia sesat. Banyak orang kafir kan baik. Kalau buat derma orang kafir hebat. Tengok sekolah-sekolah Cina. Sekolah Cina tu PIBG dahsyat ke betul. Dia sekolah lebih hebat daripada sekolah yang ditaja oleh kerajaan kita sepenuhnya tak ada. Dia dahsyat. PIBG dia pasal ni, pasal rumah saya cikgu tahulah kan, sama-sama cikgu itu. Dia punya PIBG dia sekolah ada 200,000. Bayangkanlah kawan. Bayangkan. Sebab toke-toke hebat-hebat. Dia rasa kan ni sekolah besarkan dia belajar, dia ajar anak-anak dia, kata ni kasih infak. Infak macam saya cerita dulu. Ada 5 orang tokeh infak kat masjid. Dahsyat. Setiap bulan dia infak 20%. Saya tanya ke orang masjid ni, biar betul je. Dia kata orang masjid tanya, pasal apa you kasih derma dekat masjid? Bagi tokong tipu. Bagi gereja songlap. Bagi masjid buat betul-betul kata dia. Kan? Kemudian dia kata bila bagi setiap bulan 20% gaji kami, dia kata banyak projek saya masuk. Jadi maknanya kita katakan, boleh kata kau ni ahli syurga, tak boleh. Dia Islam pun tak, kan? Ya, Islam pun tidak. Tapi kalau dia meninggal dunia lah, sebelum meninggal sempat dia mengucapkan syurga, senang-senang untuk dia. Segala amal kebajikan dia buat masa kafir tu, Allah akan kira terus. Saya tak ingatlah ada hadis dia, ada hujah-hujah dia. Ada sahabat dia masuk Islam, saya lupa nama, minta maaf tuan. Kalau saya tuan nak minta saya akan bawa dia punya nama dia. Dia tanya, ya Rasulullah, dulu aku pernah selamatkan budak-budak yang nak dibunuh dengan diganti dengan unta yang aku miliki semasa aku kafir. Bila aku masuk Islam ni, adakah Allah terima balik amalan yang aku buat zaman kafir tu? Kata Rasulullah, Allah terima. Sebab kau masuk Islam ni, semua yang kau buat kebajikan tu dikira dalam ketika mana kau masuk Islam, walaupun masa buat zaman kafir. Allahu Akbar. Bayangkan. Maka kita lihat banyak yang kufur tu, yang kafir tu baik, tapi tetap juga tak dikira benar, dia tetap sesat. Sebab apa? Sebab dia tidak ikut petunjuk Islam. Dia dua lah, benar salah, Islam kufur tu saja. Nak kata tengah-tengah tak ada. Nak kata DAP tak ada. Duduk atas pagar tak ada. Kan? Tak. Baik. Dengan demikian, semula-mula ilmu yang dipelajari oleh manusia dan yang diajarkan kepada orang lain ialah ilmu yang berhubung dengan keimanan. Mengetahui Allah
mengetahui diri Allah, sifat-sifat dia, maksud diri itu maknanya Allah tu diri dia lah, zat dia, kemudian sifat dia wajib. Maka belajar ilmu tauhid adalah wajib. Wajib segi mana? Segi syarak. Sebab itu si isteri tak tahu tauhid, dia boleh curi-curi belajar ilmu tauhid. Suami halang suami berdosa. Isteri berdosa kalau suami dia boleh mengajar. Itu dosa. Dosa dia pula sebab dia pergi belajar orang lain. Tapi suami tak boleh ajar, dia pergi belajar orang lain. Itu boleh. Tapi syarat pula ulama letakkan, dia pergi itu selamat. Contohnya depan rumah dia saja ada surau, dia pergi, boleh. Sebab ada kes dia halang. Tempat saya dulu kawan Terazak. Kan? Bukan muda pun tua dah, anak besar. Tapi suami tak kasih, sampai ke mati suami tak nak bagi. Dia kata kau jangan pergi belajar, kau kena minta izin aku dulu. Padahal dia pergi belajar tu bukan pergi belajar buat kek. Bukan pergi belajar jahit baju dekat kemas, tak. Pergi belajar kat surau. Tauhid. Kan? Fardu ain ke atas setiap orang Islam. Maka dia menghalang perkara yang wajib. Tak boleh tuan. Anak-anak kita kena disuruh ajar ilmu tauhid. Dia ajar ilmu tauhid sebab wajib. Dan ilmu tu semula-mula ilmu. Rukunnya kena belajar rukun iman dan tuntutan iman. Oleh sebab kerana nak jaga iman ni, kita bukan sekadar nak kena tahu pula rukun dan tuntutannya. Maka wajib pula belajar perkara yang boleh merosakkan iman. Sebab takut iman tu rosak. Dan sebaik-baik senjata untuk menjaga diri daripada bahaya ialah mengetahui tanda-tanda kufur. Ini dia. Jangan belajar bab iman je, hafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Nampak tak? Siap ada lagu lagi. Tapi tanya apakah batal-batal kufur? Entah kan. Itu. Batal kufur kena belajar. Macam Ibn Hajar Al-Haytami tulis kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Panjang lebar. Cerita apa perkara yang boleh merosakkan Islam. Bayangkan. Yang cerita. Kita baca memang cukup complicated kitab tu. Ceritanya maknanya ada orang dia boleh kufur sekejap je. Kan? Kerana apa? Kerana cakap benda yang boleh buatkan dia kufur. Tapi tak tahu. Dia pun cakap je. Tak boleh. Ya, kena tahu. Apakah ciri-ciri kekufuran. Sebab-sebab boleh bawa kepada kufur. Dan dorongan menyebabkan kepada kekufuran. Andainya manusia mengetahui jelas kedua perkara penting itu, sudah tentu dia akan mengetahui jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan. Dia tahu mana iman, mana kufur. Dia bahagia dia kat dunia akhirat. Lantas ia beriltizam dengan jalan kebahagiaan itu tanpa menyimpang daripadanya. Di samping ia berusaha menjauhi jalan kecelakaan. Jadi bukan sekadar tahu je mana betul, kena elak daripada benda yang tak betul ni. Tapi kena tahu juga. Pepatah Arab kata, bukan pasal nak belajar benda jahat. Jadi jahat tak? Nak elak daripada kejahatan. Ya. Dalam buku ini kami kemukakan kepada pembaca separa ilmu dan hak, yakni kebenaran yang diberikan kepada kami berkaitan dengan al-iman dan rukunnya. Dia panggil separuh je. Ilmu tu luas, maknanya luas. Yang Allah beri separuh kata dia. Ya. Juga tanda-tanda kufur, sebab-sebab dan dorongannya. Allah sahajalah yang beri taufik kepada kebenaran, kepada hak. Apa yang diperkatakan jika betul dengan hak kebenaran, maka itu adalah daripada taufik Tuhan yang bersifat al-haq, iaitu sifatnya benar. Tetapi jika menyalahi kebenaran, maka ia adalah daripada kami sendiri dan daripada hasutan syaitan. Mana manusia ni dia ada betul ada salah. Kalau salah memang datang pada manusia lah, dan hasutan syaitan. Tapi yang benar datang daripada Allah. Mana tauhid ni, akidah ni, kalau yang betul datang daripada Allah. Bila manusia mula rasa sangka-sangka dengan hasutan syaitan, maka akhir itu akan jadi sesat. Ya, dia sesat. Kami mohon kepada Allah agar mengampunkan kesalahan kami, serta mohon kepadanya agar ia melahirkan daripada hamba-hambanya yang saleh orang yang berani membetul dan menerangkan hak, yakni kebenaran. Sebabnya ada orang dia tak berani. Dia tahu hak tapi tak berani nak tegur. Sebab apa? Takut periuk nasi dia. Kan? Takut rice cooker dia, kan? Tergugat. Jadi doa pengarang kitab ni biar ada orang berani nak terangkan kebenaran. Tegur balik mana-mana orang yang buat silap, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Kan? Kita lihat hari ni orang rosak akidah antaranya Nabi dah sebut dah. La taqumus sa'atu hatta
talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tak berlaku kiamat sehingga ada satu kumpulan dari umatku, mana orang Islam, mereka ikut orang-orang kafir. Orang kafir lawan Islam dia join sekali. Nampak? Kemudian dulu, zaman dulu pernah ada orang mengaku diri sebagai nabi, wa yaz'umu annahu nabi. Ada kan? Ya'budul awthan wa yaz'umu annahu nabi la nabiyya ba'di. Nabi kata apa? Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis riwayat Abu Daud dengan juga Tirmizi. Dan ada orang yang dia menyembah berhala, kemudian mengaku diri sebagai nabi. Tidak ada lagi nabi selepasku sebab aku penyudah nabi. Mirza Ghulam Ahmad di India, siapa yang bantu dia? Orang-orang kafir, British. Maka dapat bantuan daripada orang kafir bagi memerangi Islam dan orang-orang Islam yang berjihad menentang British. Tengok dalam hadis Nabi sebut tu, dan menyembah berhala. Yang mengaku nabi lah, menyembah berhala. Yang dimaksud menyembah berhala ni, adakah nanti orang Islam tu dia akan sujud depan berhala? Kata-katanya kita tak pernah jumpa lagi lah setakat ni kan, orang Islam sujud depan berhala. Kalau ada pun memang kes-kes terpencil lah, mungkin dia berlakon ke umpamanya, berlakon Raja Bersiung ke apa ke kan, dalam kita Raja Bersiung zaman dulu. Tapi yang kita biasa tengok lah setiap tahunan, acara tahunan, apa dia? Memperingati pejuang-pejuang kemerdekaan. Depan tu tugu tu ada patung, dia buat patung tu, kemudian dia letak kalung bunga, betul dia bertafakur sekejap. Mufti dulu keluarkan fatwa haram, Mufti Ulama Persekutuan Syekh Muhsin rahimahullah. Dia kata perbuatan ni sama pada orang kafir. Siapa yang buat takut-takut dia jadi kafir. Maka ni dikatakan mereka menyembah apa dia? Berhala. Nampak? Sama juga diambil gambar-gambar ulama dicetak dekat kat baju. Ulama tu dah meninggal. Kalau sayang kat dia, doakan dia. Ni tak dia buat baju. Nampak? Jadi sebab tu kita kena beza kita sebagai orang yang bertauhid dengan orang tak bertauhid. Dulu ada tu ulama dia bapa kepada Syekh Saleh Al-Farfur, apa nama soalnya, dia daripada Syria. Orang dia mengajar, dia ceramah dekat masjid negeri ni. Orang letak banner-banner gambar dia. Dia kata sebelum aku mulakan ceramah, cakap bahasa Arab lah, sebelum aku mulakan ceramah aku nak tegur dia. Jangan jadikan masjid macam rumah berhala. Gambar-gambar aku letak dengan banner-banner tu tak nak. Lepas tu ulama tegur. Lepas tu gunanya ulama tu dia tegur kan? Walaupun gambar dia sendiri. Dekat Jawa Barat, pesantren kan, pesantren Al-Ittiba', ada orang letak dekat masjid pesantren tu gambar-gambar penceramah. Ustaz dia lagi strict, dia tak boleh. Ini kata dia rumah Allah, bukan rumah berhala, kan? Dia cabut-cabut semua tu. Kalau ia pun tulis dia cukuplah penceramah siapa, tarikh bila. Letak gambar sekali kata dia. Itu yang kira memang betul-betul strict lah. Betul-betul strict. Maknanya bukan apa, dia nak jaga supaya jangan benda-benda tu dipandang mudah. Satu masa besok orang akan mula pandang enteng, akhirnya menyembah gambar-gambar itu. Sebab sejarah berhala ni mula-mula berhala dicipta sebab nak memperingati orang yang mati. Itu je. Generasi datang kemudian yang jahil, yang tak reti ni sembah berhala tu. Sampailah sekarang. Dia takut begitulah. Yang dulu Al-Arqam yang diharamkan antara kesatan dia lah letak gambar syekh dia depan-depan. Zaman saya ikut Arqam tak ada lagi. Lepas saya keluar dia dah ada dah. Letak gambar semayang depan gambar syekh dia. Dia kata menambahkan lagi kekhusyukan. Dahsyat tu. Bayangkan tuan. Ya? Jadi benda-benda gitulah yang kita bimbang. Asalnya tok guru dia, setahu saya lah kan, tak pernah pun dia kata kalau anda nak khusyuk letak gambar aku depan-depan kiblat. Tak ada. Tapi orang lepas-lepas tu yang lebih-lebih. Itu yang dahsyat. Kadang-kadang memang guru tak pernah ajar. Kadang-kadang orang lebih-lebih. Macam ada setengah-setengah ulama yang dah meninggal dunia. Dia tak pernah ajar pun letak gambar dekat kubur dia. Orang letak. Bayangkan. Sama macam jerat Cina. Jerat Cina pun letak gambar kecil je. Letak gambar besar. Cina pun tengok tepuk dahi dia. Lebih teruk pada aku lagi. Dia kata kita sesat, ada sesat kita lagi. Ini kena ingat sama-sama lah ni. Sekadar teguran ni. Saya Tok Guru jadi pun dah tegur dah benda ni. Tok Guru jadi pun dah tegur benda ni kan. Gambar-gambar ni jaga-jaga. Sebab dia panggil kaedah sadduz zara'i. Mula-mula pintu-pintu tu tutup dulu. Kalau biar buka, lagi teruk berlaku. Maksudnya benda-benda yang boleh rosak akidah ni dia mula-mula kita pandang enteng. Akhirnya lah kita langgar betul-betul benda ni.
Akhirnya rosaklah akidah kita. Baik, yang terakhir dalam mukadimah kitab ini, kami membahagikan buku ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama membicarakan rukun iman dan hakikatnya. Bahagian kedua membicarakan sebab-sebab kufur dan dorongannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dia selawat ni kalau kita tengok dalam kitab kan, ya, ulama-ulama dulu kata kan, nak membezakan kita dengan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah Syiah ni, kalau dia tulis wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, dia tidak ada wa ala ali Muhammad. Itu tanda dia. Tapi tu bila ahli sunnah jamaah wa sallallahu ala Muhammad satu, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Orang Syiah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, berhenti situ je, dan ke atas keluarga Muhammad, tidak ada ke atas yang kedua, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Dulu Jais pergi serbu markas Syiah, dia bawanya budak-budak ni pergi ke mahkamah syariah. Dia kata kau selawat sebut nama Ali. Gelaklah budak-budak ni. Mana sebut nama Ali ada wa ali Muhammad, itu keluarga, bukan Ali. Ali yang tangkap pun tak reti. Bukan. Ni kisah benar ni. Itu cakap tak? Saya cakap dengan orang, dia sebut bukan Ali lah, Ali. Dia memang dia punya selawat tak sesat, tapi selawat dia saja dah ada dia punya apa? Dia punya trademark dia. Trademark dia ada dah sendiri. Kita betul-betul boleh lecam kan. Sebab tu ada setengah-setengah kereta budak-budak muda belakang dia tu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nampak tuan-tuan? Itu lagi tu. Jadi kita tahu lah, boleh tahu lah tu isyarat. Lepas tu kalau kita pergi Yaman dulu pun, masa Houthi dia menguasai Sana'a, semua tempat yang dia kuasai dia akan letak selawat gitu. Kita pun pandang biasa je, padahal itu dia punya tanda dia. Bila kita orang Islam ni kita tahulah. Ulama-ulama dulu dah cerita lah dalam kitab-kitab mereka masa mukadimah tu. Inilah pembeza antara kita dengan mereka. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ni, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah akan datang. Tuan-tuan yang tak ada kitab ni, saya sarankan agar kita memiliki kitab ini. Dan pengarang ni tuan daripada Jordan, Syekh atau doktor daripada Jordan, dan salah seorang daripada anggota Ikhwan Muslimin Jordan. Jadi rugilah kalau kita tak ambil beliau, kitab beliau ni untuk kita jadikan rujukan dalam pengajian kita, sebab dia bukan sekadar seorang ahli ilmu, malah juga adalah seorang ulama yang haraki. Dan insya-Allah macam biasalah, sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan dan infak bagi bantu Mahat Tahfiz kami, Mahat Tahfiz Darul Azhar, kami ala-alukan, dan insya-Allah tuan-tuan yang menginfak, kita letakkan berdekat belakang tu sejadah. Kami doakan kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan insya-Allah tuan-tuan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Tanggung majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.